Okey, sama. Okey, soalan ni cukup baik ya. Ya? Okey, limit soalan. Okey. Ini ada satu soalan last lagi. Ada lagi soalan? Tak ada kan? Okey, ni soalan last lagi. Sebelum tu yang ni. Pertama sekali tolong faham apa yang saya sampaikan tadi. Kuman tadi ni, saya katakan, sekiranya dia digunakan untuk menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau sesuatu yang terkandung di dalam kitab tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi, kita pegang. Kalau sesuatu yang disampaikan oleh ustaz tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi, kita pegang. Kalau sekiranya majoriti melakukan perkara-perkara yang tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi, kita pegang. Kalau sekiranya akal yang dilontarkan oleh seseorang tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi, kita pegang. Begitu juga kalau sesuatu yang disampaikan oleh nenek moyang kita tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi, kita pegang. Apa yang saya cakapkan tadi, sekiranya menyelisihi, tolak. Sebab benda ni yang sering kali dijadikan hujjah. Itu satu. Yang seterusnya, tentang perlu bagaimana cara untuk faham Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana cara untuk faham Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena bahaskan dalam satu. Minta yang bertanya tu tolong dengar. Dengarlah jawapan. Okey, dengar jawapan. Saya katakan di sini, soalan yang ditanya oleh saudari tadi, soalan yang ditanyakan tadi berkaitan dengan manhajut talaqqi wal istidlal. Prinsip-prinsip dalam kita mengambil, memilih sumber agama dan prinsip-prinsip dalam memahami sumber agama. Faham? Kita ada prinsip, bukan semua kita boleh katakan ini sumber agama. Kita tengok longgokkan kitab di atas tu, kita tak boleh kata itu semua sumber agama. Tak. Begitu juga kalau sekiranya kita dah ada sumber agama, kita tak boleh kata ini cara faham, aku nak faham macam ni. Berapa ramai orang guna ayat Al-Quran, kahar contohnya, kahar, kenal kahar kan? Rasul Melayu, dia menggunakan ayat Al-Quran, dia bukan menggunakan ayat lain. Dia gunakan di dalam surah Yasin, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau merupakan rasul yang diutuskan. Dia kata engkau tu siapa? Engkau tu aku lah, kahar aku, Nabi Allah masukkan aku. Itu cara faham kahar. Adakah cara faham seperti ini benar? Jadi kalau kita tahu yang mana sumber agama kita, cara faham belum tentu betul. Jadi cara faham juga kita kena belajar dan study. Bagaimana cara kita nak faham Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Ringkasnya, pertama, tentang sumber agama. Sumber agama yang asasi, yang disepakati oleh semua ahli ilmu, semua ulama, semua umat Islam, dua, Al-Quran dan Sunnah. Ini asas. Ustaz, mana ijma'? Ijma' dan qiyas terhasil daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini sumber yang disepakati, tak ada khilaf. Ijma' dan qiyas terhasil daripada Quran dan Sunnah. Adapun yang lain-lain, masalah mursalah, istishab, istihsan dan sebagainya, itu sumber-sumber yang tidak disepakati. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Jadi ini sumber agama, dua yang asas. Okey? Permasalahannya macam mana cara nak faham? Ramai orang ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca hadis Nabi, tapi cara faham dia lain. Betul? Itu jawab soalan dia kan? Dia faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia faham macam lain. Dia melihat daripada angle yang lain. Jadi macam mana cara kita nak faham ni Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey. Cara untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi adalah seperti mana yang difahami oleh generasi emas, tiga mulia terawal. Siapa generasi ni? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nabi sebut di dalam hadis khusus tentang mereka yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Semulia-mulia generasi adalah generasiku, yakni para sahabat. Kemudian yang menyusul selepas daripada mereka, tabi'in, dan yang menyusul selepas daripada mereka, tabi'ut tabi'in. Ini generasi yang termulia, yang Nabi SAW letak kedudukan mereka di peringkat yang teratas. Mereka lebih memahami agama daripada kita. Cuba bayangkan, ketika wahyu turun, para sahabat berada di sisi Nabi.
Ketika Jibril mendatangi Nabi, menyampaikan wahyu kepada Nabi, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha berada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat keadaan Nabi walaupun tidak melihat Jibril alaihi salam. Ini apa yang saya nak sampaikan di sini, sahabat-sahabat sekalian, bahawasanya para sahabat dia lebih faham. Sebagaimana kata Ali bin Abi Talib dan Ibn Mas'ud, mana-mana ayat di dalam Al-Quran yang turun, aku tahu bila dia turun, di mana dia turun, sebab apa dan mengapa dia turun, dan untuk siapa dia turun. Menunjukkan kefahaman mereka lebih jauh daripada kita. Sebab itu kata Yahya ibnu Ma'in, seorang tokoh ulama hadis yang besar pada kurun kedua hijrah, ketiga hijrah, teman sahabat baik kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, kata dia, bila ditanya oleh seorang lelaki, wahai Imam, aku nak tanya ni, kalau sekiranya orang ada 100,000 hadis, ayufti rajul wa kana indahu 100,000 hadis, bolehkah seseorang lelaki itu mengeluarkan fatwa bersama-sama dengannya ada 100,000 hadis? Kata Al-Imam Yahya ibn Ma'in, la, tak boleh. Dia tanya lagi, 200,000 hadis, 200,000 hadis ada, boleh tak dia keluarkan fatwa? La, tak boleh. Ditanya lagi, 500,000, kalau dia ada 500,000 hadis di sisi dia, boleh tak dia keluarkan fatwa? Kata Al-Imam Yahya ibnu Ma'in, arju, aku harap-harap bolehlah. Kawan ni terkejut. Orang ada 500,000 hadis, 200,000, tak boleh keluarkan fatwa lagi. Kita hadis 40 pun tak habis baca. Kalau saya tanya hadis, berapa orang yang hafal hadis? Hafal hadis palsu ramai. Hadis apa? Utlubul ilm walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis palsu. An-nadhafatu minal iman. Bersuci itu merupakan sebahagian daripada iman. Itu hadis palsu. Hadis palsu kita hafal. Ini hadis yang sahih, tak boleh lagi bagi fatwa. Kata Al-Imam Yahya ibn Ma'in menjelaskan, innamal ilm huwal fahmu. Ilmu itu adalah kefahaman. Faham. Cara nak faham macam mana? Lihat generasi-generasi tersebut memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Mereka adalah sebaik-baik dan semulia-mulia generasi. Jadi, oleh itu, bila kita pergi kedai nak beli kitab, nak mengaji, kot tak sempat. Nak keluar, Johor jalan. Nak keluar, nak jalan kaki tak boleh. Nak kena ada kereta, nak kena ada basikal, nak kena ada motor. Nak kena tahu ustaz mengajak, mungkin sukar, mungkin susah. Nak mengaji dalam internet, mungkin kawasan ni broadband tak bagus. Mungkin bagus. Jadi nak kena pergi cari kitab. Ada book fair di PWTC, pakak-pakak pergi beli. Dia tengok, cantiknya kulit ni, beli. Topik ni bagusnya, kecintaan kepada Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi, bagusnya topik dia, beli. Ini satu penyakit penuntut ilmu. Kalau kita nak beli buku, kita akan tanya guru kita, pensyarah, buku apa yang paling baik sekali, yang sesuai dengan soalan-soalan yang bakal pensyarah buat? Kita nak tanya tu. Itulah target kita, itulah matlamat kita. Betul tak? Okey. Begitu juga agama. Kita nak kena kenal siapa pengarang. Berapa ramai pengarang-pengarang palsu, pendusta-pendusta ke atas Nabi yang wujud pada akhir-akhir ini. Berapa banyak syarikat-syarikat percetakan buku yang mereka mencetakkan buku bukan untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah Islam ini, tetapi semata-mata kerana keuntungan. Kita kena kenal percetakan, kita kena kenal pengarang, kita kena tahu isi kandungan. Lihat dalam buku yang kita beli, apa-apa perkataan yang bersesuai dengan perkataan Nabi, perkataan para sahabat, perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita terima dan gigit dengan gigi gerham. Bercanggah, kita tolak. Itu prinsip dasarnya. Selebihnya perlu kepada kajian dan pembacaan semula. Dan keluar menghabiskan masa untuk menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Ya, soalan tadi. Dan yang terakhir, jelas lah tadi? Bolehlah, okey, boleh. Okey. Macam mana dengan kalau nak terang tentang manhajut talaqi, prinsip-prinsip dalam kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Ini bukan satu slot yang cukup. Perlu diadakan satu seminar, buat satu seminar 1 hari menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam memahami
agama ini dan juga prinsip-prinsip dalam memilih sumber agama. Karena bila kita keliru sumber agama, kita keliru cara nak faham, inilah yang menyebabkan perpecahan, perselisihan akan terus menerus berlaku. Rancang, buat.